Okay guys, so hari ni aku nak share kepada korang tentang macam mana penggunaan flash untuk pantulan dia daripada body ke subjek. Hello guys, welcome back to my channel. Okay, nama aku Azrul. Kepada yang masih lagi setia kat channel ni, thank you so much. Dan kepada yang masih lagi baru kat channel ni, please do subscribe. Okay guys, so sebelum aku share kepada korang tentang lebih lanjut mengenai flash ni, so korang kena tahu apakah function flash ni sebenarnya. Okay, function flash ni dia macam penambahan cahaya. Fungsi dia menambah cahaya sewaktu gambar tu mungkin gelap ke atau macam mana. Kalau biasa pergi tengok wedding ke apa semua, ada nampak macam lighting ataupun cahaya yang seperti kilat. So itu adalah flash. So biasanya bila kita nak guna flash ni, actually anytime je korang nak guna flash ni, bila-bila masa saja. Sebabnya bila adanya flash ni, korang boleh buat gambar yang lebih kreatif. Dan kebiasaannya flash ni digunakan sewaktu kawasan tu ataupun gambar korang tu menjadi gelap. So bermaksud bila korang dah menggunakan setting shutter speed yang perlahan ataupun ISO yang dah tinggi ataupun aperture yang besar, sebagai contoh f1.4, masih lagi gambar tu gelap, and then inilah function flash untuk mencerahkan gambar korang. So flash ni dia akan memberikan ataupun mengeluarkan cahaya yang putih, sebagai contoh di bahagian depan ni, and then dia akan jadi warna yang lain lah sekiranya korang letak diffuser ataupun something stiker ke apa yang berwarna yang lain. So kalau macam ni dia akan keluar warna putih. So, kali ni aku nak tunjukkan kepada korang macam mana angle yang sesuai kalau korang nak guna sewaktu shoot di pelamin sebagai contoh. So sebelum tu aku nak tunjukkan kepada korang, kalau kat bahagian belakang ni dia ada tulis 45, 60, 75. So ini sebenarnya dekat bahagian belakang ni dia ada tunjuk nombor ni adalah bermaksud dia punya degree ataupun angle. So kali ni aku akan tunjukkan kepada korang. So ikutkan aku tak ada shoot wedding sekarang, aku tak boleh nak tunjuk in apa ni orang kata in location lah. So aku akan beritahu kepada korang info sahaja. So aku akan menggunakan kertas lah supaya korang faham penggunaan orang kata apa, dia punya angle ni. So aku akan share kepada korang, harap korang faham lah. So kalau korang boleh nampak dekat sini, so kat sini adalah kita punya kamera, kita lah yang pegang kamera ni, and then dekat sini adalah dia punya pelamin lah. Okay, ni subjek sebagai contoh korang nak shoot pengantin ke apa semua kat sini. So macam mana angle kita ni, so ini adalah lokasi kita. Jarak daripada kamera dengan subjek ni, make sure korang punya dekat bahagian flash ni. Okay, so sebagai contoh flash ni, so sebagai contoh flash korang ni, korang kena tunjukkan ke atas bahagian ceiling ataupun bawah kemah kan. So dia ada macam kain putih. Dan bila korang tunjukkan ke atas ni, make sure dia punya pantulan tu kemungkinan akan kena dekat subjek ataupun pelamin ni. So macam ni dah dia punya senang cerita angle dia lah. Okay, so make sure dekat sini angle ni, bila pantulan ni agak-agak je, dia punya boleh kena dekat subjek. So sebagai contoh, bila korang berubah tempat ke bahagian tepi sini kan, so sama juga. So aku tak tahu sama ada korang boleh faham tak lukisan aku ni. Okay, so dekat bawah ni macam contoh korang dah alih tempat daripada sini ke sini kan. So kamera korang contoh ada kat kawasan ni, and then macam mana pula angle dia. So korang kena alihkan dia punya, korang kena macam main lah dia punya ni, and then korang boleh macam bila berdekatan dengan pelamin tu, korang boleh macam naikkan sikit macam ni angle dia. Mungkin boleh pergi 75, 60 ataupun 75 lah, bergantung bila kita keluarkan flash ni, lampu ni, and then lampu ni kemungkinan dia akan bounce dekat ceiling ataupun bawah kemah punya ni kan. Senang cerita lah, bahagian ceiling tu make sure dia akan bounce tepat kepada subjek kita. Tak kisahlah sama ada subjek korang tu pengantin ataupun pelamin ataupun apa-apa saja yang korang rasa sebagai subjek lah. Make sure bila korang nak shoot menggunakan flash on body, so make sure benda ni selalu korang kena main, and then mengikut berapa degree yang korang nak bounce dekat ceiling. So biasanya kalau korang dah bounce flash ni ke atas ceiling dan ke subjek, tetapi gambar korang tu macam masih lagi gelap, so actually sebenarnya kalau korang dah mahir menggunakan flash, sebagai contoh lah masa korang shoot tu korang menggunakan
Power dia 1 nisbah 128. And then bila korang dah setting macam ni, and then korang boleh lagi setting dia kepada yang lebih power lah. So bermaksud mungkin 1/64 atau 1/32 macam tu. So kalau korang bila menggunakan flash, gambar korang tu still lagi tak cerah, korang just naikkan je power flash korang tu. Sebelum ni aku ada soalan mengenai macam mana kalau ceiling kita tu bukan berwarna putih. Sebagai contoh mungkin warna hijau, kuning, ataupun kalau dekat masjid tu mungkin ada warna biru kan. So macam mana kita nak handle benda ni? Actually benda ni bagi aku memang problem yang kecil je. Sebab kalau korang memahir tentang white balance, and then korang boleh adjust dekat white balance. And then sebagai contoh, bila flash korang yang warna putih ni, dia keluar warna putih and then bounce dekat, contohlah aku ambil warna kuning. Okay, bila korang bounce ceiling yang warna kuning, then gambar korang bagi aku confirm warna warm. Sebagai contoh lebih warna kuning lah. Bila macam tu korang just edit dekat, bukan edit lah, bermaksud korang kena setting balik white balance korang tu menjadi cool, supaya korang akan dapat white balance yang sebetulnya ataupun yang sememangnya korang nak macam mana lah. Okay, sebelum aku lupa pula nak share kepada korang apa sebenarnya button yang ada. Okay, so sebenarnya aku menggunakan flash Godot TT600 je. So dekat sini TT600 je. So aku pakai yang basic punya flash. So which is flash ni dia tak ada TTL. So apa maksud TTL ni? So aku akan cerita pada next video lah. Okay, and then dekat sini ada banyak lagi button lah. Dekat sini dia ada button mode, zoom, group and channel. So dekat sini korang boleh adjust lagi lah. Okay, so dekat yang button macam bulat ni kita boleh tukar setting. Okay, tukar setting ni power dia. And then yang dekat bahagian merah ni adalah untuk mengeluarkan cahaya. Sebagai contoh, kita nak tahu function ke tak flash kita ni. Sebagai contoh so dia akan keluar cahaya macam tu bila korang tekan macam ni. And then sekiranya kalau korang tekan yang butang merah ni tak keluar cahaya, kemungkinan bateri dah habis ataupun flash korang masih belum ready. And then bahagian kat bawah ni adalah on off. So sebenarnya flash ada banyak jenis. So korang boleh je tengok mana-mana flash yang korang rasa sesuai dengan korang. Sebagai contoh, aku bukan nak recommend Godot, tapi aku pilih Godot sebab harga dia agak reasonable dan dia memenuhi lah aku punya apa yang aku nak. So spek yang rendah tapi dia boleh dapat high speed synchronize. So apa itu HSS, nanti aku share kepada next video lah. Sebab benda ni aku just nak share macam mana korang nak guna flash ni nak bounce ke atas ceiling tu macam mana. So angle dia macam mana. Okay guys, so apa yang aku cerita ni sebenarnya ini adalah tips kata apa sikit lah daripada aku. Tetapi sebenarnya penggunaan flash ni sangat meluas. Kalau korang rasa ada dapat info yang daripada fotografer lain, sebenarnya bagi aku tak ada betul, tak ada salah. Semuanya boleh diguna pakai. Yang penting korang faham macam mana nak guna flash ni. So guys, so aku rasa tu je aku nak share kepada korang. And then kalau korang rasa masih ada lagi korang faham tentang flash ni, penggunaan flash, korang boleh je pergi dekat IG aku and then korang just DM aku, and then insyaAllah aku akan jawab dari sana. Ataupun korang just drop je komen dekat bawah kalau korang rasa nak aku buat video tentang soalan korang. So aku rasa itu saja. Aku Azrul daripada Kesan Saya. Kita jumpa di next video. Bye.